Assalamualaikum, selamat sejahtera Cik Puspa. Terima kasih kerana datang ke Fairly Current Show. Okey, terima kasih kerana menjemput saya semalam. Cik Puspa, Cik Puspa seorang peguam dalam kes penembakan adik Aminul Rashid. Ya. Boleh tak Cik Puspa tolong ceritakan sikit intipati ataupun some details pasal kes ni? The update status lah. The status update. Sekarang ni kami dah jumpa lagi beberapa orang saksi. Most of them are bystanders. Dan juga beberapa kawan Aminul yang Aminul jumpa sebelum kejadian tersebut. So all these witnesses are very crucial sebab diorang punya statement akan menunjukkan bahawa adik Aminul bukan seorang penjenayah. Dan kejadian yang dikatakan berlaku oleh polis itu sebenarnya tidak berlaku. Okay. And you can say all this? I can as his lawyer. Okay. Alright. Jadi apa langkah seterusnya dalam kes ni? Kami akan gather all the facts from all the witnesses dan we are trying to relate this case with a few other cases involving the police abuse, police power juga kan. Jadi setakat ni itu je lah yang kami akan buat. Tapi ramai orang yang cakap ni kan, I think in the last week or so, dia kata, kita dah terlalu mempolitikkan ataupun membuatkan kes ni jadi terlalu sensational. What is your thought on this? Polis ialah satu institusi yang melibatkan ketenteraman awam. So, apa-apa yang melibatkan ketenteraman awam, orang awam berhak tahu. Dan orang awam bukan saja orang awam, ahli politik juga adalah orang awam. Kan? Jadi when they are saying, kalau dia orang kata because one politician make statement and this matter has been politicized, I don't think it's right, because everyone needs to know, and if you feels that this matter has been politicized, then I'm sorry, I cannot help you. Okay, Cik Puspa ni nak tanya, at the same time ada juga yang ada setengah akhbar ni dia kata ni semuanya sebenarnya salah anak muda, ya. Kenapa suka keluar malam, kenapa suka ni kan, lebih bersifat moralistic. What is your take on this as a lawyer, as an anak muda juga, kind of? Memang muda, tak ada kind of. Kita sebaya. Sebaya. Saya tak kata ini bukanlah satu benda yang kesalahan anak muda semata-mata. I mean, okay, you tengok ya kronologi kejadian. Aminul curi-curi keluar pada waktu malam. Ada tak antara kita yang tak pernah buat benda tu? Aminul sneak out, he ambil kunci kereta kakak dia atas piano. Lepas tu dia keluar tengok bola dengan kawan-kawan. Ada tak antara kita yang tak pernah buat macam tu? He drove without a license. Ada tak antara kita yang, sebelum kita dapat lesen, ada tak kadang-kadang kita cuba-cuba nak memandu tanpa lesen? And you nak kata ini kesalahan anak muda, I don't think that is correct, because I think everyone have done that before. You know, I don't think that he should be blamed entirely just for this incident. Benda ni berlaku besar bila polis tembak dia sampai mati. Okay, we should focus on that and nothing else. Jadi like you mentioned just now, kan, dalam kes ni nanti the group of lawyers akan juga bangkitkan kejadian-kejadian yang seumpama ini yang melibatkan polis juga. Ya, betul. Can you just remind us again what are some of the big issues ataupun big cases yang melibatkan situasi sebegini dengan melibatkan polis juga? Sebenarnya ada banyak kematian yang melibatkan kecuaian oleh polis. Tak semestinya dalam kejadian yang seperti adik Aminul punya kejadian juga. Ada juga kematian dalam tahanan. We cannot forget that. Ya, setahu saya sejak saya belajar lagi, ada kes Francis Udayapan yang dikatakan melarikan diri daripada balai polis, lepas tu mati lemas katanya bila dia terjun ke sungai. Tapi bila the family dia suspect something, jadi dia pergi buat postmortem and everything, ada kesan-kesan lebam di mayat si mati. Jadi kemudian kita ada kes Kugan juga, bila polis bagi statement kata
oh dia kita bagi dia air, dia minum air, lepas tu dia jatuh dah mati. Jadi things like that. Lepas tu kita ada kes Norizan, seorang ibu tunggal berusia 30 tahun yang ditembak 5 kali oleh polis dalam kejadian tahun lepas bulan November. Dan she's alive, she's like dia adalah satu-satunya orang yang sedia hidup dalam kejadian ni. So dia pun pernah datang jumpa memberi sokongan untuk kes Aminul ni juga, sebab dia tahu apa rasanya dikatakan sebagai orang yang bersalah. Dalam kejadian tu polis kata dalam kereta dia ada parang, sama macam kes adik Aminul. Kereta dia telah ditembak sebanyak 29 kali dan 5 peluru kena di badan Norizan, dan salah satu peluru tu hampir mengenai jantung. Dia terpaksa mengeluarkan jantung di IJN, bil rawatan 18,000 dan siapa nak bayar? Polis kata mereka tak bertanggungjawab. Dan kemudian ada juga kes yang sedang dikendalikan oleh seorang rakan peguam di JB. Banyak ya kes ni. Kes melibatkan budak kolej umur 19 dan 20 tahun. Kesnya mengikut saksi, mereka sedang menunggang motosikal. Polis berpakaian biasa dan menaiki motor biasa menyuruh mereka berhenti. Of course mereka takkan berhenti because they thought it's like a perompak or something. So they didn't stop. The police shot twice. Motor jatuh, polis datang dan halakan pistol kepada orang yang duduk di belakang, dan dia angkat tangan dan ke belakang jatuh ke gaung dan sempat lari. The next day dia baca surat khabar, tengok ada polis berjaya menembak mati seorang penyenayah, di dalam motor ada parang. And mereka dah lodge police report keluarga tu dan sedang dikenalikan oleh seorang peguam di JB. Dan kita juga ada kes-kes di Arau, di Taiping. Almost the same. Almost the same. Mesti ada parang. Mesti ada parang. Ni, tapi at the same time kita dengar Inspector General of Police Tan Sri Musa Hassan yang cakap, okay, kalau macam ni, I will get my police officers to withdraw. He shouldn't say that. Sebab polis memang dia punya duty untuk menjaga keamanan kita semua. Kalau dia nak tarik diri daripada melakukan duty dia, might as well we don't need polis lah. Pecah manah lah dia cakap macam tu. Kalau nak merajuk pun, tunggulah sampai nak dekat bersara dah kan. Yeah. Okay, and this all seems very bleak, but it's all happening all the time. Yes. Tapi apa macam for us who want to know what our rights are, what should we do? Apa yang patut kita lakukan? Apa yang boleh kita lakukan? Dalam situasi yang berkenaan dengan yang berkaitan dengan polis. Sebab selain daripada kejadian macam yang ini, kita juga ada yang kejadian yang lebih everyday, katalah macam kadang-kadang kita pergi kelab malam ke, lepas tu kena raid. Yes. Kan? Macam tu. Jadi what are the steps? How can we learn more? Okay, kalau you nak dapat info tentang what is your rights and what should you do when you've been approached by police, tak kira lah yang berpakaian biasa ataupun beruniform, saya cadangkan you masuk website malaysianbar.org and you click dekat sebelah kanan tu ada buku merah, panduan buku merah. Okay. Jadi dekat dalam tu ada panduan ringkas tentang polis dan anda. Okay. Jadi terima kasihlah Cik Puspa. Sama. InsyaAllah nanti all the best lah. Terima kasih.